Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang doktor. Selamat datang Dr. Surya. Doktor, jelas ke suara saya malam ni doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jelas suara dan gambar. Okey, alhamdulillah. Okey. Malam ni saya testing mikrofon. Mikrofon ke apa kita panggil mikrofon lah kan? Atas recommendation seorang sahabat lama yang juga merupakan AJK sebuah masjid di Kuala Terengganu, kawan sekolah. Dia kata dia recommendkan saya suruh beli mikrofon ni, dia kata. Sebab dia kata dia sebagai AJK masjid, so banyak program yang dibuat, ceramah-ceramah yang dibuat sepanjang PKP ni. So dia kata ustaz-ustaz yang mengajar disediakan ni lah, mikrofon ni lah. So dia recommendkan saya untuk dapat carikan mikrofon ni. So alhamdulillah saya baru je dapat lambat sikit sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Amran. Okey. Selamat datang doktor, selamat datang Tuan Amran. Selamat datang. Waalaikumsalam Tuan Ham, selamat datang. Alhamdulillah. So okey saya testing. Saya mula plannya tak nak pakai sebab sebelum ni saya tak pakai pun suara jelas je kan. Cuma bila ada feedback daripada doktor dan beberapa orang sahabat kita beritahu ada bunyi background macam bunyi kipas kan. So saya cuba pakai ni lah. Mudah-mudahan tak ada kedengaran lagi bunyi background kipas Tak ada doktor ada bunyi bising tak? Bunyi kipas ke apa tak ada Waalaikumsalam. Tuan Azwan. Okey. Tuan Azwan ni saya rasa sahabat lama saya juga ni rasanya, zaman sekolah rendah kan rasanya kan. Azwan. Betul Azwan Tuan Azwan Cik Wan. Okey. So alhamdulillah. So suara cantik dengan mikrofon baru ni. Mikrofon murah je pun, made in China. Okey, alhamdulillah. Tak ada. Sangat jelas. Alhamdulillah. Oh, cantik. Okeylah. So malam lepas ni saya terus pakai ini je lah. Alhamdulillah. Sebab saya dimaklumkan bila pakai ni dia kurang masuk gangguan luar. Bunyi bising daripada luar kan. Tu saya cuba testing yang malam ni pakai. Kebetulan baru sampai. Okey, alhamdulillah. So alhamdulillah kita bertemu lagi malam ni. Malam ni malam ganjil malam ganjil. Malam ni malam ke-19 Ramadan. Okey, istimewa kita cuba rebut malam-malam ganjil ni, malam-malam yang ganjil. Manalah tahu kan. Okey. Malam ni malam yang ke-19 Ramadan, malam ganjil. Kelas kita juga, kelas pengajaran kita pun kelas bilangan yang ganjil juga. Kelas kita pun dah masuk kelas yang ke-23. Malam ni kita memasuki kelas pengajaran kita yang ke-23 di malam 19 Ramadan. Okay, alhamdulillah. So hari ni kita sambung kembali bacaan kita. Masih lagi di Iqra 4, muka surat 14 Muka surat 14, Iqra 4. Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita terus ke muka surat 14 terus kita refer ke muka surat 14. Okey. Skrin jelas gambar. Boleh komen Tuan Hams, Cik Wan kita, Tuan Amran, Doktor, okey doktor siapa lagi yang ada sini? Okey. Boleh komen gambar muka surat 14 kita tu. Nampak full page clear clear dan jelas Jelas dan terang.
Kalau okey, saya terus. Boleh komen? Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, so kita terus bacaan kita. Ini kita sambung di bacaan muka surat 14. Okey, malam ni insya-Allah kita akan sama-sama membaca dan membunyikan kaedah bacaan nun sakinah. Bacaan nun sakinah. Full dan clear, alhamdulillah. Okey, cantik. Jelas, alhamdulillah. Okey. Bacaan nun sakinah. So, kita nak belajar, kita berkongsi lah. Kita belajar, kita ulang kaji. Okay, kita sama-sama nak baca bagaimana membunyikan kaedah, bagaimana cara dan kaedah untuk kita membunyikan bacaan nun sakinah ataupun nun mati ataupun nun yang berbaris mati. Okey, sama Okey. So, apa yang kita nak jaga dua perkara, sama yang kita dah pernah bincang sebelum ni. Kita nak jaga yang pertama makhraj hurufnya dan yang kedua sifat hurufnya. Kalau makhraj saja yang betul, tidak membedai. Kalau makhraj hurufnya betul, kita baru betul 50 markah saja, baru betul separuh. Okey, so kita nak pastikan sifat hurufnya juga turut sama betul. Barulah kita boleh dapat full mark, markah penuh. Okey, jelas. Terima kasih Cik Wan. Okey, alhamdulillah. Okey. So, bunyi nun mati, okey, bunyi nun mati adalah kalau kita nak translate, terjemah, nak samakan dengan sebutan huruf kita, huruf konsonan kita dalam bahasa Melayu bersamaan dengan bunyi huruf N lah. Okey, terus. Alhamdulillah, saya terus. Okey, so bunyi nun mati adalah bersamaan, menyamai bunyi N, huruf N dalam bahasa Melayu kita. Cuma dua benda yang kita nak kena hati-hati dan jaga ialah huruf N dalam bahasa Melayu kita tak ada makhraj huruf, janji bunyi N aja, dan tak ada sifat huruf. Sifat huruf tu confirm tak ada lah, memang pasti tak ada. Okey, so yang kita nak jaga, walaupun dia menyamai bunyi huruf N dalam bahasa Melayu, tapi yang kita nak jaga hati-hati, pastikan makhrajnya betul dan juga sifat hurufnya juga betul. Okey, di mana makhraj, okey, saya pusing sikit kamera makhraj ataupun tempat parking, tempat permulaan rumah bagi huruf nun, hujung lidah, ni kita bayangkan ni lidah kita, lidah, okey, hujung lidah akan sentuh kawasan mana? Langit depan. Okey, bayangkan ini yang kuku saya ni, kita punya gigi atas, gigi rapat kita ni. Okey, saya ibaratkan kuku-kuku saya ni adalah gigi kita yang atas. Okey, tempat kawasan tumbuh kuku ni, okey, kawasan tumbuh kuku ni adalah kawasan gusi tempat keluar gigi. Okey, so makhraj huruf N adalah hujung lidah sentuh atas sikit daripada gusi tempat keluar gigi tu. Okey, dia bukan sentuh belakang gigi, bukan sentuh gusi tempat keluar gigi tu. Bukan sentuh kat situ. Dia atas sikit je. Atas sikit. Itu makhraj bagi huruf N. Huruf nun mati, huruf N tak kisah. Belakang gigi kena lidah sentuh belakang gigi pun tak apa. Tapi makhraj huruf nun mati kena sentuh kat situ. Hujung lidah sentuh kawasan gigi gusi atas sikit. Atas sikit daripada kawasan gusi tempat keluarnya gigi kita ni. Okey? Okey. So sentuh kat situ. Okey. Kemudian itu dari segi makhraj huruf. Yang kedua dari segi sifat huruf. Okey. Sifat huruf nun mati dia akan memastikan bunyi ada sedikit bunyi dengung secara original, seadanya saja. Dia akan bunyi, memastikan bunyi sikit aja. Bukan kita mendengungkan dia sampai bukan. Okey. Bukan, dia bunyi sikit aja. Okey. Okey, itu dari segi sifat huruf. Kemudian apa saya nak sebut lagi? Okey. Masa kita di muka surat 1 hingga muka surat berapa itu? Muka surat 1 sampai muka surat 6 1 sampai muka surat 6. Masa di Iqra 4, masa kita mula Iqra 4 itu lagi, daripada muka surat 1 sampai muka surat 6, kita dah sama-sama membaca dan membunyikan sebutan huruf hijaiyah yang berbaris 2. Okey, ingat kita sudah pun membaca dan membunyikan bunyi-bunyi huruf hijaiyah apabila ianya berbaris 2 ataupun berbaris tanwin. Okey. So hari ni kita belajar ataupun kita sama akan baca bunyi nun sakinah ataupun nun mati. Okey. Masa kita di Iqra, masa kita di muka surat 1 itu hari, saya dah sebut makhraj baris 2 adalah sama dengan makhraj nun mati. Okey. Makhraj huruf hijaiyah yang berbaris 2 adalah sama. Kejap saya lupa nak silentkan. Okey. Makhraj huruf hijaiyah yang berbaris 2 ataupun berbaris tanwin
adalah sama dengan huruf yang adalah sama dengan makhraj huruf nun mati. Bunyi yang sama, makhraj yang sama, sifat yang sama. Okey, kalau saya boleh tulis sikit. Saya tulis sikit di whiteboard Okey. Okey. Boleh refer di whiteboard, saya tulis sikit. Saya ambil satu huruf. Kita ambil huruf, okey, huruf yang kita nak baca sekali lagi. Mim berbaris dua. Bunyi, makhraj dan sifat huruf. Ingat 3 benda adalah sama dengan ejaan yang ni. Exactly sama. Sebiji sama. Bunyi yang sama. Makhraj huruf yang sama. Bila sebut makhraj huruf yang sama, lidah kita akan parking di tempat yang sama lah. Ujung lidah kita akan sentuh kawasan langit depan. Kawasan langit atas sikit daripada gigi kita tu. Gigi kapak kita depan tu. Dan sifat yang sama juga. Sebab tu kalau kita bacakan yang ni, dia akan bunyi ma, man, man. Ujung lidah kita akan sentuh kawasan gusi. Okey, langit depan tu Yang ini pun sama. Ma, masukkan ni. Sebab tu yang ini, saya pernah sebut itu, kita bunyikan ma baris satu dengan satu harakat dulu. Baru masukkan bunyi n, ataupun baru masukkan bunyi nun mati. Ma, man. Bukannya man. Jangan sekali lagi kita membaca dengan bunyi man, man. Tapi baca dia ma satu harakat dulu. Bunyikan dia dengan kadar pendek, satu harakat je. Man, man, man. Ini pun sama. Ma sebab mi bagi atas Bagi tak orang nampak. Boleh jelas kan? Ma satu harakat, baru masukkan ni. Man, man. Okey. So nun mati bunyi bacaan baris 2 adalah sama juga dengan bunyi bacaan nun sakinah ataupun nun mati. Bunyi yang sama. Makhrajnya juga sama, iaitu hujung lidah kena sentuh kawasan langit depan. Okey. Sifatnya juga sama, dia akan bunyi man, man. Okey, dia ada bunyi dengung sikit. Okey, boleh Okey. So kita kembali di muka surat, Kita kembali di muka surat 14. Okey, kita akan baca sama-sama daripada atas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, daripada atas Okey, bukannya dibaca dengan an, bukan an, tapi an, boleh in, han, hin. Okey, boleh. Terima kasih Puan Syada. Okey, kita sambung bunyikan dengan satu harakat dulu. An. Okey. So, kalau kita jumpa huruf ain baris 2 atas pun menghasilkan bunyi yang sebiji sama. Exactly sama, 100% bunyi yang sama. Makhraj juga sama, iaitu hujung lidah sentuh kawasan langit depan. Hujung lidah sentuh kawasan atas sikit daripada gusi. Tempat keluarnya gigi kapak kita tu. Okey. Sifatnya juga sama, dia akan bunyi sikit kat ujung. Okey. An, in. Okey, kita sambung. In huwa. Okey, nampak perhatikan bunyi dia. In huwa. Boleh Jangan sekali lagi kita membunyikan dengan bunyi in huwa. Ada juga di kalangan kita. Okey, yang membunyikan dengan bunyi in huwa. In huwa. Kalau baca in huwa, makhraj betul. Sifat hurufnya salah. Dia kena menghasilkan bunyi in huwa. In huwa. Okey, boleh Okey. Seterusnya. Man amana. Man amana. Okey. Seterusnya. An ibadi. An ibadi. Okey. Seterusnya. In asaba. In asaba. Okey. Man khashiya. Man khashiya. Okey, seterusnya. Anharon. Anharon. Okey. Seterusnya.
Wa minhu. Wa minhu. Man utiya. Man utiya. Min khairin. Okey, ingat lagi kita punya huruf lin kita ni ya mati, sebelum ni berbaris atas, ya lin, ya lembut, ya lunak, min khairin. Okey, sambung in hadza. In hadza. Okey, seterusnya min haitsu. Min haitsu. Anhuma. Anhuma. Min ghairi. Okey. An'amta. Okey. Biasa jumpa perkataan ni kan? Sangat biasa. Hari-hari kita baca dalam solat kan? Yang ni saya nak sebut. Yang ni saya nak highlightkan lebih. Hati-hati. Sebab tu ini dalam ayat yang terakhir surah Fatihah kan? Ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Semalam kita dah belajar. Kita dah sama-sama membaca dan membunyikan bunyi mim sakinah mim mati. Okey. Hari ni sekarang kita tengah membunyikan, membaca huruf nun sakinah nun mati. Okey. So dia akan masihkan bunyi an'amta. Okey, perhatikan an'amta. Itu bunyi nun mati dan mim mati yang nombor 1 keluar daripada makhraj yang betul. Okey, lidah kita sentuh langit depan atas sikit daripada gusi tempat keluarnya gigi. Okey, kemudian ada bunyi sikit. Lepas tu mim, tutup mulut, dua bibir atas bibir bawah kena sentuh, tutup. Lepas tu bunyi okey, bunyi okey, an'amta. Okey. Jangan sekali-kali kita membunyikan dia dengan an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seulang Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Sifat huruf kita dah terabai dah. Kita dah melanggar dah. Menyanggahi dah sifat huruf yang sebenar, yang sepatutnya. Makhrajnya dah betul lah. Tapi sifat hurufnya pula salah. So kita baru betul ataupun baru dapat markah 50%. 50% lagi markah kita dekat sifat huruf dah salah dah. Okey, separuh markah kita hilang dalam bacaan Al-Quran kita. So hati-hati, sayang kan? Kita baru dapat 50% je. 50 markah je. Separuh markah kita hilang. So kita nak hati-hati. Jaga sifat huruf insya-Allah. Okey, an'amta siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Okey, boleh An'amta. Okey, ni dalam Fatihah. Okey, sama juga bila kita baca alaihim. Alaihim. Bukannya alaihim. Bukannya him. Alaihim. Okey, kalau baca alaihim, tu lagi banyaklah salahnya. Pun salah. Alaihim. Okey, bukannya alaihim. Okey, dia bunyi him. An'amta. Okey, sambung Anhadakum. Okey, seterusnya bunyanun. Bunyanun. Okey. Dunyaya. Dunyaya. Okey. Seterusnya sinwanun. Sinwanun. Okey, seterusnya qinwanun. Qinwanun. Okey, boleh Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Masih lagi dalam topik yang sama. Cuma di muka surat 15 ni kita akan membaca bacaan mim mati, mim sakinah yang kita dah baca semalam. Kita akan
jumpa dalam buku surat 15 ni berserta dengan bacaan nun sakinah, nun mati yang baru kita baca di muka surat 14 tadi. So kita akan jumpa kedua-duanya lah. Kombinasi bacaan mim mati, mim sakinah dan juga nun mati ataupun nun sakinah. Okey. So jaga makhraj huruf dan juga sifat huruf mim mati dan juga nun mati. Okey, kita sambung. Lam akhunhu. Auladuhum. Seterusnya. Wa yan'ihi min hadin alimta. Okey, tapi ni satu rakaat je. Alimta. Okey. In asaituhu. Seterusnya. Kana aliman khabiran. Tijaratan hadiratan. Fa'aujasa minhum ajrun azimun. La yazalu bunyanuhum bunya. La yazalu bunyanuhum fama lahu min hadin. Okey, jaga din, bukannya din. Kadang-kadang ramai yang membaca dengan hadin, bukan din tapi din. Benar? Fama lahu min hadin. Wala awda'u khilalakum wa ila thamuda akhahum min ilahin ghairuhu khalau ila syayatinihim wa hum yanhauna anhu. Okey, nun mati mim mati lagi ada. Wa hum yanhauna anhu. Okey, tapi hati-hati. Kadang-kadang setengah daripada kita bila nak membunyikan huruf berserta dengan sifatnya, kadang-kadang tak perasan kita memanjangkan bacaan mim mati dan juga nun mati sehingga menjadi bacaan dengung. Dua harakat. Bacaan dengung, kita mendengungkan. Contoh wa hum yanhauna anhu. Itu dah terlebih panjang dah. Itu sudah tahap kita mendengungkan bacaan mim dan nun mati. Dia jangan mendengungkan. Dengung tu ada sebab mim mati dan nun mati naturally memang ada dengung sikit. Wa hum, nampak? Wa hum yanhauna an. Dengung sikit je. Anhu. Dengung yang natural. Bukan kita wa hum yanhauna anhu. Itu kita dah mendengungkan bacaan mim mati dan nun mati. Bukan hati-hati. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang keliru. So bila kata ada dengung sikit, dia dah mendengungkan. Dia jangan sampai tahap mendengungkan. Pendek saja. Sebab nun dan mim memang dia termasuk dalam kategori huruf ghunnah, huruf khayshum. Nanti insya-Allah bila masuk penjelasan topik pelajaran tajwid kita nanti, saya akan terangkan dengan lebih detail insya-Allah.
Okay, cuma hari ni memadai kita tahu mim dan nun mati, mim mati dan nun mati, mim sakinah dan nun sakinah naturally, sifat asal dia, sifat original dia memang ada sikit sifat dengung. Secara natural saja. Seadanya je. Jangan kita menambahkan dengungan itu. Wahum itu dah tambah dengung. Itu kita dah tambah dengung dah, mendengungkan. Okay, so itu salah. Dah terlebih dah. Seadanya aja. Wahum tapi jangan pula dibaca dia pendek laju keras pun tak boleh, terlebih dengung pun tak boleh. Dia tengah-tengah aje. Kalau baca wahum hauna anhu pun salah. Itu dah terlebih, terkurang pula. Wahum hauna anhu. Itu pun terkurang pula. Wahum hauna anhu. Wahum hauna anhu. Pun tak boleh juga. Okey, hati yang betul huruf nun mati dan mim mati keluar daripada makhraj yang betul beserta sifat huruf yang betul, begini bunyinya. Wahum yanhauna anhu. Okey, boleh Wahum yanhauna anhu. Okey, yang terakhir. Baris yang terakhir. Wa yan'auna anhu. Wa yan'auna anhu. Okey, alhamdulillah. Kita dah tamat muka surat 15. Hampir 10.30. Kita nak stop di sini atau nak masuk topik seterusnya, qalqalah? Macam mana? Mohon pandangan, feedback sahabat-sahabat sekalian. Qalqalah muka surat 16. Nak sambung malam esok ataupun kita nak teruskan malam ni? Ini topik qalqalah. Kita nak proceed ataupun nak stop di sini, sambung malam esok? Macam mana? Kita undi, vote. Okey, kita buat PRK sikit malam ni. Pilihan raya kecil. Boleh saya dapatkan feedback? Kita nak stop di sini, sambung muka surat 16 di malam esok, ataupun kita nak teruskan, boleh belaka. Kalau pilihan raya ni undi rosak ni Tuan Razadi ni. Boleh belaka undi rosak ni, dia kena pilih salah satu. Nak stop ke nak sambung. Dia kena pilih salah satu. Kalau boleh belaka tu undi rosak tu. Topik baru malam baru. Okey lah. Topik baru malam baru. Okey, esok malam Jumaat Esok malam Rabu. Hari ni malam Selasa. Okey lah, insyaAllah. Boleh mana. Doktor mana-mana boleh ya. Macam mana ni? Ada yang lain? Ni 2-1 ni. Moleknya malam esok. Okey lah. Tuan Roy Okey. Tuan Roy saya baru nampak first time malam ni Selamat datang Tuan Roy. Moleknya malam esok. Okey, insyaAllah. Okey lah. Saya sambung malam esok sebab topik qalqalah ni agak panjang juga sebenarnya. Saya nak explain pun ada kekeliruan juga topik qalqalah ni. Ada di kalangan pelajar saya panggil Coca-Cola semalam saya dah sebut. Okey, huruf Coca-Cola. Tak kisahlah nak panggil huruf apa pun. Okey. Yang penting bacaannya betul lah. Sebab ada saya ikut suara ramai. Okey. Apa nama? Sebab nak membunyikan tu. Kadang-kadang ada isu sikit. Buat teaser qalqalah sikit. Nak buat teaser pula. Nak buat teaser macam mana So huruf qalqalah ni adalah huruf mana esok aje lah. Okey lah, mana esok je lah. Okey, Cik Yusof okey, tak apalah kalau macam tu malam esok lah. Tak ada teaser lah Okey, so insyaAllah qalqalah kita akan baca malam esok. Okey, so kita akan jumpa malam esok waktu yang sama insyaAllah. Kita jumpa pukul 10 malam selepas kita tarawih. Esok hari Selasa Selasa malam insyaAllah kita jumpa. Kita akan masuk topik yang baru malam esok, qalqalah. Okey, so qalqalah ni saya akan terangkan lebih
dalam sikit lah. Sebab memang ada timbul kekeliruan macam mana nak membunyikan kan. Kemudian ada isu pula kalau di kalangan kita yang dah pernah ataupun ada pengalaman ataupun pernah mendalami ilmu tajwid, ada isu antara qalqalah kubra, sughra, qalqalah akbar, ada isu kan. Okey. So insya-Allah secara ringkas kita akan terangkan esok perbezaan-perbezaan tersebut. Okey, dan kaedah membunyikan huruf qalqalah tu dengan tepat. Okey, dua benda yang kita nak jaga. Yang pertama, huruf qalqalah tu mesti dah keluar daripada makhrajnya yang betul. Tetap kena jaga makhrajnya. Yang kedua, yang sifat huruf. Sebab qalqalah tu sendiri adalah sifat lantunan huruf. Apabila huruf-huruf ini berbaris mati. Qalqalah itu adalah sifat huruf bila 5 huruf ini berbaris mati. Okey, sama ada dia berbaris mati secara original ataupun dia berbaris mati kerana waqaf. Okeylah, setakat tu je malam ni insya-Allah. Saya ucapkan jutaan terima kasih buat semua tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya daripada sekolah rendah pun ada, sekolah tadika je tak ada. Sekolah rendah ada, sahabat saya daripada sekolah menengah pun ada, sahabat saya di zaman muda belia universiti pun ada. Okey, alhamdulillah, saya ucap terima kasih semua. Juga tuan-tuan yang puan-puan, muslimin muslimat sekalian, saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama kita pada malam ni. Saya nampak ada beberapa orang sahabat-sahabat kita, tuan-tuan yang baru kan. Saya nampak macam baru first time lah. Baru muncul nama macam Tuan Roy tadi. Kan? Cik Yusof, Cik Muhammad Yusof, saya nampak baru first time malam ni. So saya ucapkan selamat datang. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita akan bersiaran lah. Secara live setiap malam insyaAllah. Di bulan Ramadan ni pukul 10 malam sehingga ke hari-hari terakhir Ramadan nanti insyaAllah. Mungkin kita akan cuti sehari 2 hari sebelum Aidilfitri lah insyaAllah. Sebab kerajaan PM dan umum kita boleh beraya bersama keluarga terdekat dalam satu negeri kan. So mungkin akan ada yang balik kampung. Okay, so kita akan berhenti 1 ataupun 2 hari lebih awal lah insyaAllah. Okay, so saya ucapkan jutaan terima kasih. Dan saya juga pohon kemaafan, jutaan kemaafan kalau ada sebarang salah silap, kesilapan, ada kekurangan, mohon maaf. Sekiranya ada salah silap dalam kaedah penerangan saya ada salah ataupun kaedah sebutan saya ada salah, saya mohon teguran. Boleh PM tepi, tegur, sama-sama kita perbaiki, improve bacaan kita insya-Allah. Okey. So kita berjumpa malam esok. Boleh tengok rakaman ustaz untuk yang baru je. Ya betul. Bagi sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time malam ni bersama-sama dengan kita. Semalam pun ada seorang WhatsApp saya lepas habis kelas. Okey. Katanya baru first time sertai kelas kita semalam. So bagi terima kasih Syah. Syah ada ingat ke tak ada malam ni. Okey, saya sangat mengalu-alukan lah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time join FB live kita malam ni. Boleh tengok sesi rakaman kita daripada kelas yang pertama. Memang saya sangat-sangat menggalakkan untuk tengok sesi live kita daripada kelas yang pertama. Sebab masa di kelas yang pertama dulu kita dah pun sama-sama membincangkan, membaca dan membunyikan huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya yang betul dan tepat berserta dengan sifat hurufnya sekali. Walaupun nampak simple, tapi sebenarnya banyak kesilapan yang berlaku dalam sebutan huruf. Balik kampung dah boleh. Kampung jauh sangat kot. Okey. Okey. So mana-mana yang baru first time, saya sangat-sangat menggalakkan boleh tengok rakaman kita daripada kelas kita yang pertama. Bahkan kalau ada masa lebih, kelas kita yang pertama sebenarnya, 2 malam yang pertama kita membincangkan kesalahan dan juga kesilapan dalam bacaan Al-Fatihah. Itu pun sangat-sangat bermanfaat insya-Allah. Okey. Kalau rasa susah nak, sebab dalam FB kan ada banyak status-status yang lain, boleh juga pergi ke YouTube saya. Type je Hasli Ismail. Okey, Hasli Ismail. Tak ada ustaz saya belum ustaz lagi pun. Ada setengah tu dia kata tak jumpa FB saya. Saya kata cari FB apa? Dia kata cari type Ustaz Hasli Ismail. Tak ada. Okey, Ustaz Hasli Ismail tu orang lain. Saya tak ustaz lagi, baru nak start. Type aja Hasli jarak Ismail. InsyaAllah akan jumpa rakaman kita daripada kelas pertama sampailah kelas yang terbaru semalam. So video FB live kita malam ni saya akan upload immediately lepas kita habis kelas ni. Saya akan upload terus setiap malam. So boleh tengok. Kat situ lebih mudah lah. Sebab saya susun ikut kelas yang pertama, diikuti kelas kedua, ketiga, keempat yang sampai yang terbaru semalam lah. Okey, saya ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa malam esok waktu yang sama jam 10 malam. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.